Assalamualaikum, selamat pagi. Okay lah guys, kepada korang yang sudi tengok video aku ni, aku ucapkan terima kasih dan aku nak minta maaf dalam video ni aku nak bagi tahu kenapa aku dah lama tak upload video dan apa planning aku dan apa rancangan aku lepas ni lah. Sekarang ni sebenarnya aku punya basking, jadual tetap aku cuma ada 3 hari je seminggu. Jadi aku kena cuti 4 hari kalau aku tak dapat cari tempat basking lain. By the way, aku ada satu benda nak cerita kat korang. Jadi video ni akan melirik sikit lah. Sebenarnya mungkin kepada korang yang tak ramai yang tahu, dan bila aku cakap benda ni ramai yang macam susah nak sangka lah, sebab aku pernah beritahu benda yang sama dekat member aku. Aku ni tak pernah ada komputer tau. Aku tak pernah ada PC. Jadi mungkin kepada korang yang tengok aku punya konten-konten apa sebelum ni yang aku upload ke apa semua kan, semuanya aku gunakan telefon aku yang tengah rakam ni, iaitu Samsung S10 aku. Dan dalam video-video yang lama aku gunakan Samsung XZ1 aku lah, Samsung pula Sony Xperia XZ1 aku lah. Dan aku rasa dah sampai masa untuk aku cari komputer. Dan sebenarnya tujuan aku nak beli komputer ni bukan setakat untuk hobi semata-mata. Mungkin pada korang yang tak tahu, aku sebenarnya nak buat YouTube, belajar buat YouTube apa semua ni, sebab sampai satu masa nanti aku ada setup, aku punya dream lah, aku punya impian aku nak jadi seorang streamer lah. Seorang streamer, tak semestinya gamer lah. Aku memang main game, tapi aku juga nak buat cari makan dengan video editing ke apa semua, nak belajar video editing, nak cari duit lebih sikit, dan kalau dapat monetization daripada YouTube boleh dapat income yang lebih sikit lah. Jadi sebab aku pun sekarang ni kejayaan aku adalah kejayaan yang orang cakap tu guys, pagi makan pagi lah jadi aku perlukan sumber pendapatan yang lebih lah. Aku sebenarnya membesar dengan budaya cyber cafe. Last aku main CC tak silap aku masa umur aku 18 ke 19 macam tu lah. Jadi masa tu tahun 2009, 2010 lah last aku main PC. Aku ni terus terang aku katakan, aku ni bukan keluarga yang daripada golongan keluarga yang senang lah, yang senang, yang mewah. Keluarga aku sederhana je, dan aku tak rasa yang PC tu aku perlukan PC tu, sebab kejayaan aku sekarang pun aku ni solo basker. Tapi aku realise yang aku nak ada PC sebab aku tak nak jadi aku punya takat teknologi apa ni, aku punya IT punya knowledge tu takat tu je tau. Sebab aku kenal PC masa era sebelum ni. Jadi PC masa tu memang tak seberapa lagi lah. Banyak lagi yang kekurangan apa semua. Dan jauh tau zaman PC yang aku tak gunakan tu kan, dah jauh. Banyak lagi benda-benda baru yang aku tak tahu ke apa semua. Jadi aku memang nak start balik, tapi sebabkan aku fikir faktor umur lah, sebab aku dah masuk 30-an, jadi aku rasa macam agak lambat lah aku nak belajar benda-benda yang baru ni. Cuma masih lagi relevan sebab masih dalam early 30s ni, aku masih lagi boleh kejar teknologi tu sekarang. Tapi sebelum aku nak ada PC tu, aku nak belajar dekat phone dululah. Sebab itulah konten-konten yang korang nampak aku buat selama ni semuanya konten berkaitan dengan telefon. Tapi dah sampai masa untuk aku upgrade ke PC lah. First of all, barang yang aku akan beli dalam masa mungkin sebelum raya. Aku nak beli monitor, sebab aku tak ada monitor, aku tak ada apa. Sekarang ni barang yang aku ada yang boleh digunakan dekat komputer adalah mousepad aku kat bawah ni, dan juga keyboard dengan mouse. Keyboard dengan mouse tu pun tak boleh, aku memang sangat-sangat tak recommend lah. Sebab apa? Aku beli keyboard dulu sebabkan aku nampak keyboard aku tu Morphe Sweet wireless keyboard tu memang lawa, tapi typing experience teruk, dan dia adalah membrane keyboard, dan dia ada masalah multitask lah, multi type. Kalau aku tekan banyak key, dia tak boleh nak baca semua. Jadi susah aku nak multitask dengan keyboard tu. Jadi senang cerita, basically aku nak kena set up balik semua barang-barang aku, start from scratch lah. First of all, aku mungkin akan beli
Monitor yang aku tengah survey sekarang ni adalah monitor ultra wide. Ultra wide monitor. Ada dua monitor yang aku ada survey-survey yang aku rasa berbaloi untuk aku beli sebagai monitor pertama aku. Aku mungkin akan beli sama ada LG ataupun ViewSonic punya monitor lah. ViewSonic tu model apa aku tak ingat, tapi setahu aku ViewSonic tu dia adalah 29 inci ultra wide monitor. Sama macam LG yang aku nak beli ni, yang aku plan nak beli, iaitu LG W9 LG 29 WK600. Tak silap aku ni punya model LG 29 WK600, tak silap aku lah. Dia adalah IPS LCD punya monitor 75Hz, dan dia punya color accuracy adalah 98% tak silap aku. Tapi mungkin juga aku akan beli ViewSonic punya ultra wide monitor. Aku baru tengok video dekat Mona Lisa, habis cerah bagi tahu. Dengan harga monitor 900 juga, aku boleh dapat panel LCD 29 inci ultra wide 1080p 75Hz dan juga sRGB 120%. Memang bagus sangat untuk aku buat editing. Jadi berkemungkinan itu adalah antara dua monitor yang aku tengah survey yang mungkin aku akan beli sebelum raya. Sebab walaupun aku tak ada PC lagi, aku mungkin boleh gunakan untuk aku punya Samsung DeX lah buat sementara waktu sebelum aku rakit PC. Okey, lepas aku beli monitor, aku nak beli apa? Okey, aku mungkin akan beli keyboard dengan mouse. Aku mungkin akan beli Royal Clutch RK71. RK71. Mouse pula, untuk spek dan harga yang paling berbaloi, Aegis, tak silap aku lah, Aegis AJ38 ataupun 39 lah. Dia ada dua model, satu Aegis AJ38, satu lagi Aegis AJ39, tak silap aku lah. Aku nak beli yang 38 punya, AJ38. Dia ada sensor yang bagus dengan harga di bawah RM100. Harga mouse yang aku nak beli tu harganya dalam 80 saja. Jadi mouse dengan keyboard aku akan habiskan dalam 180 campur 80 dalam 260, 200 setengah macam itulah untuk keyboard dengan mouse aku. Dan lepas aku beli keyboard dengan mouse, aku dah beli monitor, aku akan rakit PC lah. Aku akan rakit PC. Kepada korang yang arif tentang PC, aku harap korang boleh komen lah. Kalau korang sudi tengok ni kan, korang boleh komen aku punya spek PC aku nak beli lah. First of all, aku nak buat ITX punya PC. Sebagai PC pertama aku nak buat ITX punya PC. Dan casing yang aku nak pakai ni memang tak asing lagi lah, dekat seluruh dunia sebenarnya, satu dunia pakai, iaitu casing budget ITX yang aku rasa paling berbaloi beli, iaitu Cooler Master NR200P. Dan aku nak pakai prosesor apa? PC yang aku nak buat ni prosesor apa? Okey, aku nak pakai prosesor Intel 12th Gen, iaitu Intel 12400. 12400 aku rasa mencukupi lah, 6 core, 6 core, 12 thread. Tapi semuanya performance punya core lah, dia tak ada e-core. Harga dia pun tak mahal. Harga dia tak silap aku berapa ratus aku lupa lah. Bawah 1000 lah, bawah 1000. Antara 500 ke 800 ringgit macam tu lah harga prosesor tu. Yang penting sebenarnya graphic card lah, terus-terang aku cakap. Untuk streaming ke video editing komponen yang korang kena invest lebih sikit adalah graphic card lah, terus-terang aku katakan. Motherboard yang aku rasa yang harga dia paling sesuai dengan aku punya budget adalah daripada jenama ASRock lah. ASRock B660M punya motherboard, jenama ASRock. Harga motherboardnya dalam 400 lebih. Aku boleh dapat dalam 400 lebih. Bawah 500, aku letak 500 500 untuk motherboard. Jadi itu motherboard. Jadi tadi dah cerita pasal prosesor, motherboard. Okey, PSU. Ni adalah satu tips yang paling penting kepada korang kalau nak buat PC, nak rakit PC sendiri. Aku cadangkan, memang kita semua nak buat PC yang budget, yang kira macam yang budget
tak mahal lah yang kita mampu milik tu satu. Tapi kan kita fikir satu benda untuk power supply, aku cakap satu lah, korang invest lebih dekat power supply lah. Kalau boleh don't cheap out on power supply PSU, sebab power supply tu adalah yang paling penting. Sebab apa? Apa-apa benda jadi, kau bayangkan elektrik kat rumah kita ni bukannya stabil sangat tau. Bukan stabil sangat. Ada kadang-kadang tu ada time dia akan spike, dia akan turun, akan jadi under voltage ke apa. Dan kita perlukan satu PSU yang boleh protect kita punya PC kalau apa-apa yang jadi. Power supply yang aku nak pakai adalah power supply yang tak besar sangat, 650 watt. Aku nak pakai jenama FSP FSP Dagger Pro, iaitu 650 SFX punya power supply, full modular dengan harga power supply tu, tak silap aku harga dia berapa ratus 400 lebih, 400 ke 400 setengah macam tu lah harga power supply. Tadi aku dah cerita motherboard, aku dah cerita casing, aku dah cerita CPU, aku dah cerita PSU. Okey, apa lagi? RAM. Aku mungkin akan invest dekat RAM Kingston punya RAM lah. Kingston punya RAM yang ada RGB tu, aku lupa nama model dia. Dan aku akan buat setup sekurang-kurangnya 16GB RAM. Sebenarnya pada aku 16GB dah cukup, tapi untuk future proof aku mungkin akan buat setup 32GB lah. 32GB tu sebenarnya dah overkill lah untuk aku. Aku rasa 16GB pun dah cukup kot. 16GB untuk aku tu dekat RAM. Jadi SSD, aku mungkin akan beli 1TB NVMe SSD. Sebab yang aku perasan aku survey harga untuk SATA SSD dengan NVMe punya SSD untuk harga 1TB, harganya tak jauh sangat tau. Jadi aku rasa kan, sebabkan dia punya performance jauh sangat dan aku tambah dalam 100 macam tu je, jadi mungkin aku akan invest dekat NVMe dulu. Kalau aku rasa space 1TB tu tak cukup, aku mungkin akan tambah lagi 1TB ataupun 2TB untuk aku punya ni lah, SATA SSD lah, untuk aku letak media aku ke apa semua. Untuk Windows setup aku akan letak dekat NVMe lah, supaya dia punya load up tu lagi laju lah, lagi senang. Dan untuk application aku lah, untuk aku launch senang. SSD dah, RAM dah. GPU. Terus terang aku katakan kalau korang tak percaya, korang boleh research sendiri. Grafik card yang paling berbaloi untuk beli tahun 2022 pada pendapat aku adalah AMD punya grafik card, iaitu AMD Radeon RX 6500 XT. Kalau korang survey harga dia untuk RTX 3050, RTX 3050, harga dia adalah 2000 lah. Boleh katakan 2000 sekarang grafik card tu. Tapi untuk RX 6500 XT, harga dia adalah 1200 tau. 1200 ringgit. Dan grafik dia, aku boleh katakan graphical performance dia adalah antara 90 ke 95% setanding dengan RTX 3050. Kalau korang tak percaya, korang search sendiri dekat YouTube RTX 3050 versus RX 6500 XT. Dan aku rasa tu je lah pasal spek PC yang aku nak beli. Dan aku minta maaf kalau aku membebel panjang sangat kali ni. Jadi macam yang aku cakap tadi, aku berkemungkinan besar akan bercuti panjang daripada dunia YouTube dan juga media sosial, sebab aku nak kerjakan semua benda tu dulu. Jadi kalau aku tak cakap yang aku takkan upload video, cuma aku tak boleh nak janji. Sampai satu masa nanti mungkin apa-apa aku akan update dalam media sosial aku lah. Jadi aku rasa cukuplah sampai di sini saja dulu aku punya perbualan panjang ni. Jadi aku minta maaf dengan korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.